Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara pasukan Selangor menentang Sarawak United, yang mana Selangor berjaya menang 7-0 hasil jaringan dari hat-trick Keyon, satu dari Brandon Gan, satu dari Ali Faikal dan juga satu dari Hakim Hassan. Pada perlawanan ini, apa yang boleh kita gembira adalah dengan kembalinya Kapten pasukan Selangor dan juga Kapten pasukan Malaysia, iaitu Brandon Gan dalam skuad utama pasukan Selangor. Dan yang paling menggembirakan adalah Brandon Gan berjaya untuk menjaringkan satu gol pada perlawanan ini. Dan kita mendoakan yang supaya Brandon Gan boleh kekal konsisten dan boleh dapat balik dia punya gameplay seperti dulu ataupun lebih baik daripada dulu untuk menempah nama dalam skuad kebangsaan Malaysia bagi Piala Asia pada season depan. Welcome back Kapten Brandon. Jadi memang kita sukalah tengok Brandon Gan ni kembali dalam skuad utama pasukan Selangor. Jadi untuk perlawanan ini, apa yang boleh saya katakan, pasukan Selangor bermain dengan sangat baik dan mereka punya pertahanan pada perlawanan ini juga memang sangat-sangat menarik, yang mana mereka memberikan komitmen yang bagus, mereka berdisiplin dan juga komunikasi antara pertahanan juga sangat cemerlang pada perlawanan ini, yang membolehkan mereka berjaya untuk menghasilkan clean sheet, yang mana mereka tidak dibolosi lah pada perlawanan ini. Walaupun Sarawak United ada beberapa kali cuba untuk melakukan counter attack ataupun percubaan menyerang ke arah gawang Selangor yang membolehkan ada percubaan yang berbahaya, tetapi barisan pertahanan Selangor berjaya untuk mematahkan serangan-serangan tersebut. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Selangor dahulu. Apakah yang boleh kita puji dan apakah perkara yang bagus untuk pasukan Selangor pada perlawanan ini? Yang pertama yang boleh saya puji adalah tentang Quinton Cheng, yang mana untuk perlawanan ini boleh kita katakan Quinton Cheng bermain dengan sangat baik. Beliau berjaya menunjukkan apa keupayaan beliau yang sebenarnya pada perlawanan ini apabila beliau membuat overlapping yang sangat menarik. Dan yang paling penting tentang Quinton Cheng adalah daripada hantaran-hantaran jauh dan juga hantaran-hantaran lintang yang dilakukan oleh beliau agak tepat ke arah target man ataupun ke arah rakas pasukan ketika menyerang. Contohnya, beliau berjaya untuk memberi satu assist kepada Brandon Gan. Beliau yang cipta untuk gol Keyon, yang mana hantaran beliau kepada Keyon sebelum Keyon buka kepada Syahir Bashar. Syahir Bashar pas balik kepada Keyon. Dan banyak hantaran-hantaran yang dilakukan oleh Quinton pada perlawanan ni agak tepat ke arah target man mereka, iaitu Keyon dan juga pemain-pemain di hadapan yang lain. Jadi boleh saya katakan Quinton Cheng beraksi dengan sangat baik di bahagian kanan sebagai pertahanan. Beliau berjaya untuk bertahan dengan baik dan beliau berjaya untuk memberi support kepada bahagian serangan dengan buat overlapping pun agak menarik pada perlawanan ini. Barulah kita nampak keupayaan Quinton seperti mana beliau bermain di Penang pada season lepas pada perlawanan ni. Kira memang Quinton improve a lot lah daripada segi crossing, daripada segi passing dan sebagainya, dan memang beliau agak super pada perlawanan ni. Dan daripada segi defending pun beliau berjaya untuk intercept, beliau berjaya untuk block, dan beliau berjaya untuk memastikan yang bahagian kanan pasukan Selangor ni sukar untuk ditembusi oleh pemain-pemain Sarawak United. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua yang saya suka adalah tentang dimensi di bahagian tengah pasukan Selangor yang diketuai oleh Alex, Mukairi, Brandon di first half dan juga di second half adalah Hentaun, yang mana bahagian tengah pasukan Selangor ni memang boleh dikatakan diketuai oleh pemain-pemain muda, iaitu Alex dan juga Mukairi, yang mana kedua-dua pemain muda ini menunjukkan satu corak permainan yang agak baik, yang mana Alex seperti mana yang kita tahu dalam setiap game beliau boleh dikatakan bermain sebagai defensive midfielder, yang mana beliau akan more fokus untuk bertahan, dan beliau berjaya untuk menjalankan tugas tersebut untuk memastikan yang barisan tengah pasukan Selangor ini sukar untuk dikuasai oleh pemain-pemain lawan, dan beliau juga berjaya untuk melakukan tugas bagi membantu bahagian pertahanan dengan sangat baik, dan beliau juga beberapa kali involve dengan gerakan-gerakan build up daripada bahagian tengah untuk memulakan serangan bagi pasukan Selangor. Dan beliau juga dibantu oleh Mukairi Ajmal yang bertindak sebagai player number 8, yang mana box to box player,
yang mana Mukairi juga membantu Alex untuk bertahan. Tetapi apa yang boleh kita cakap adalah Mukairi more advance ataupun more offensive untuk membantu bahagian serangan lah, di mana beliau berjaya untuk menggerakkan beberapa gerakan di bahagian tengah pasukan Selangor untuk mencipta gerakan serangan ke arah gawang Sarawak. Jadi boleh saya katakan combination antara kedua-dua player muda ni telah memberikan satu dimensi yang baru untuk pasukan Selangor di bahagian tengah, yang mana mereka boleh untuk menstabilkan bahagian tengah pasukan Selangor sama ada daripada segi bertahan dan juga sama ada daripada segi menyerang. Alex mahu defend dan memberi ruang kepada Mukairi untuk bertindak lebih offense di hadapan. Jadi benda tu memang sangat penting lah. Walaupun pemain-pemain ni muda, tetapi mereka berjaya untuk menunjukkan satu corak permainan yang baik. Bahkan mereka boleh dikatakan satu gandingan yang konsisten untuk setiap game bagi pasukan Selangor. Itu perkara yang kedua yang boleh saya puji lah untuk pasukan Selangor. Perkara yang ketiga yang boleh saya puji untuk pasukan Selangor pada perlawanan ini adalah peranan Han Taun, yang mana boleh dikatakan Han Taun adalah playmaker dan juga seorang winger yang sangat baik untuk pasukan Selangor. Beliau boleh dikatakan berada di mana-mana sahaja di dalam padang, terutamanya di bahagian final third pasukan lawan, yang mana beliau adalah lebih kepada untuk menggerak dan juga mencipta serangan bagi pasukan Selangor dengan hantaran-hantaran beliau yang sangat menarik. Boleh saya katakan beliau mempunyai ball control yang bagus, dribbling yang agak bagus, tetapi kelebihan yang paling penting kepada Han Taun adalah daripada segi vision dan juga dia punya passing accuracy, yang mana memang vision dia tu memang lawa, yang menyebabkan dia boleh passing tepat ke arah teammate dia ataupun buka game ke hadapan untuk mencipta serangan bagi pasukan Selangor. Jadi Han Taun juga adalah orang yang penting untuk bahagian tengah dan juga bahagian winger pasukan Selangor. Dengan work rate yang ditunjukkan, memang Han Taun patut dipuji. Dengan usia yang muda, memang orang kata apa, Han Taun akan menjadi player yang memang boleh dikatakan antara yang akan perform di Asia Tenggara dalam 2 ke 3 tahun yang akan datang bersama dengan Mukairi dan juga Alex. Itu yang ketiga yang boleh saya puji. Yang keempat yang boleh saya puji untuk pasukan Selangor pada perlawanan ni adalah tentang defense department yang diketuai oleh Shahrul Nazim dan juga Yazan, yang mana untuk first half kita boleh tengok Shahrul Nazim dan juga Yazan bertindak dengan sangat berdisiplin. Mereka berjaya untuk melakukan banyak interception dan mereka berjaya untuk memastikan yang pasukan serangan Sarawak United gagal untuk masuk ke dalam D-box pasukan Selangor. Dan yang paling penting, apa yang saya nampak adalah confident ataupun keyakinan yang terletak pada Yazan dan juga Shahrul Nazim untuk membawa bola ke hadapan. Seperti mana yang kita lihat pada first half, memang Yazan banyak dapat bola, dia berjaya intercept ataupun block daripada bawah, dia akan bawa bola push ke hadapan untuk memulakan build up daripada bawah. Jadi keberanian dan juga keyakinan yang ada pada Yazan pada perlawanan ni menunjukkan yang dia dah mula serasi bergandingan dengan Shahrul Nazim. Bahkan beberapa kali gandingan kedua-dua player ni berjaya untuk mematahkan counter attack yang dilakukan oleh Sarawak United, dan mereka juga berjaya untuk melakukan counter attack bagi pasukan Selangor. Contohnya gol daripada Hakim Hassan, Sarawak cuba untuk melakukan counter dengan long ball, Shahrul Nazim berjaya intercept dan clear bola ke hadapan, dapat bola kepada Hakim Hassan, dan Hakim Hassan berjaya untuk menewaskan Syarbini Alawi dengan body defense dan language yang sangat bagus, dan berjaya untuk skor gol untuk pasukan Selangor lah pada perlawanan ni. Jadi untuk dua gandingan di bahagian centre back ni nampaknya mereka dah mula improve. Daripada segi communication mereka bagus, daripada segi pembacaan game mereka bagus, interception yang dilakukan pun mereka banyak melakukan intercept yang penting pada perlawanan ni untuk protect kawasan D-box pasukan Selangor dari ditembusi ataupun dipenetrate oleh pemain serangan Sarawak. Itu yang keempat yang boleh saya puji. Yang kelima yang boleh saya puji adalah tentang Keyon. Keyon pada perlawanan ni beliau menunjukkan yang untuk menjadi seorang striker yang paling penting selain daripada finishing ataupun penyudah, yang mana Keyon kita tahu dia punya penyudah memang bombastik. Daripada 3-3 gol tu, walaupun ada gol tempat ataupun tap in, beliau menunjukkan selain daripada penyudah, daripada segi ketenangan, seorang striker memerlukan positioning dan juga decision making yang sangat-sangat cepat perlu dilakukan, yang mana apabila dia dapat bola tu dia tahu yang mana bila dia turning sama ada untuk shoot ataupun passing. Dan yang paling penting adalah tentang positioning. Memang Keyon sentiasa berada dalam kedudukan yang bagus untuk menerima bola daripada teammate mereka sendiri untuk melakukan tap in ataupun untuk melepaskan diri daripada marking yang dilakukan oleh pertahanan Sarawak.
Dan yang paling penting, keputusan ataupun decision making yang dilakukan oleh Keyon semuanya agak tepat. Antaranya yang dilakukan adalah daripada gol yang ketiga, yang mana Keyon dia dia dijaga oleh seorang player Sarawak, dia turn sahaja lalu melakukan percubaan terus tanpa berfikir. Dan untuk gol yang kedua dijaringkan oleh Keyon, dia dapat bola, dia tahu dia tak boleh shoot, dia buka balik kepada Syahir Bashar dan dia kembali kepada positioning. Itu sebab saya kata seorang striker bukan hanya kepada penyudah, tetapi bagaimana dia nak menempatkan diri dalam keadaan untuk dia menerima bola yang cantik daripada teammate dia. Dan yang paling penting adalah daripada segi dia punya keputusan ataupun decision making untuk dia melakukan percubaan ataupun passing kepada teammate dia dalam kawasan-kawasan yang tertentu. Benda tu yang ada pada Keyon yang membolehkan Keyon menjadi salah seorang striker ataupun top scorer yang bagus untuk pasukan Selangor. Itu yang kelima yang boleh saya puji. Yang keenam yang boleh saya puji tentang Brendan Galah. Walaupun pada perlawanan ni beliau bermain hanya first half, tetapi di first half dia menunjukkan satu corak permainan yang bagus. Interception banyak dilakukan dan dia juga banyak melakukan pressing. Dan yang paling penting adalah gol yang dijaringkan tu adalah gol yang lawa, umpanan daripada Quentin Cheng. Jadi boleh saya katakan Brendan juga menunjukkan satu corak yang positif. Walaupun bermain di first half, dia mampu untuk membuktikan yang dia dah ready untuk comeback dalam pro scene dalam Liga Super pada season kali ini. Dan yang seterusnya, yang terakhir, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Selangor pada perlawanan ini adalah tentang coach ataupun keputusan yang dilakukan oleh coach Michel Fitzgerald, yang mana beliau memberikan peluang kepada player-player muda untuk diturunkan selepas dah tahu Selangor dah mendahului hampir 4-0. Dia di second half pun dia dah tukar 3 player, dia bagi ruang kepada Zikri, dia bagi ruang kepada Alif Haikal, kepada Alif Izwan untuk membuktikan something dalam skuad Selangor, yang mana skuad-skuad Selangor ni boleh dikatakan pemain-pemain muda dia banyak yang berkualiti. Jadi itu yang kita nak daripada seorang coach, dia memberi ruang kepada pemain-pemain muda ini untuk terus beraksi bersama skuad utama walaupun beberapa minit sahaja, tetapi mereka mampu untuk membuktikan something. Hasilnya apa? Hasilnya Alif Izwan berjaya assist kepada Alif Haikal daripada segi set pieces yang agak menarik daripada free kick di tepi kawasan kotak penalti pasukan Sarawak, dan hasilnya gol. Itu yang kita perlukan, keputusan yang berani daripada seorang coach untuk menaruhkan pemain-pemain muda dalam skuad utama mereka. Walaupun pada ketika itu Selangor dah mendahului, tapi keputusan yang dilakukan itu bukannya mudah tetapi harus dipuji. Itu untuk pasukan Selangor. Kita masuk ke dalam ulasan pasukan Sarawak United pula. Untuk pasukan Sarawak United pada kali ini, mereka bermain sebenarnya agak direct, yang mana apabila mereka dapat bola, mereka cuba untuk melakukan counter attack terus ke arah gawang pasukan Selangor. Tetapi counter attack yang mereka lakukan kebanyakannya sangkut dan berjaya dibaca oleh barisan pertahanan pasukan Selangor, yang menyebabkan counter attack mereka tu kadang-kadang menjadi orang kata apa, menjadi punca ataupun ancaman kepada mereka sendiri, yang menyebabkan Selangor melakukan counter attack balik untuk menjaringkan gol. Jadi untuk pasukan Sarawak United, saya faham mereka punya kondisi sekarang macam mana. Mereka kehilangan coach utama mereka iaitu Bisa Tanaden, yang menyebabkan mereka terpaksa survive dalam saingan Liga Super ni dengan seadanya sahaja. Jadi boleh saya katakan itu yang pertamalah, counter attack mereka tidak berapa menjadi. Itu yang menjadi masalah puncak utama kepada barisan serangan mereka yang agak tumpul pada perlawanan semalam. Yang kedua, boleh saya katakan defense department mereka juga agak loose, yang mana mereka terlalu memberi ruang kepada bahagian serangan pasukan Selangor untuk menyerang. Bahkan boleh saya katakan daripada segi marking, mereka juga banyak loose marking, yang mana kadang-kadang mereka dah marking Keyon dah bagus dah, tetapi tiba-tiba Keyon lari sikit, mereka dah loose daripada Keyon, mereka dah kehilangan Keyon dan sebagainya. Jadi boleh saya katakan daripada space yang diberikan kepada pemain-pemain Selangor, memang ruang yang sangat banyak untuk pemain-pemain Selangor exploit kawasan mereka punya di box dan masuk dalam kotak penalti. Memang marking mereka agak loose dan tidaklah terlalu ketat. Dan untuk bahagian tengah pun defensive midfielder tidak banyak membantu bahagian pertahanan. Memang nampak yang memang ruang gap antara pertahanan dan juga bahagian tengah tu terlalu jauh dan terlalu banyak space yang boleh diguna pakai oleh bahagian serangan pasukan Selangor. Dan yang paling penting untuk game ni, mereka tiada seorang perancang utama di bahagian tengah untuk
menjadi playmaker bagi untuk membantu bahagian serangan dan untuk link up dengan baik antara bahagian tengah dan juga bahagian serangan. Itu juga menjadi punca kepada mereka boleh dikatakan lack of creativity, dan kemungkinan besar adalah lack of quality untuk player pun menjadi persoalan lah kepada Sarawak United pada season kali ini. Jadi secara overallnya memang Selangor semalam satu corak permainan yang bagus. Mereka wajib dipuji dan mereka berhak untuk menang besar. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.